Apa khabar semua? Kereta anda kan? Kalau waktu berhenti dekat traffic light tu, dia mati sendiri. Betul tak? Bila lampu hijau dan kita lepas brake kita, enjin tu hidup semula. Kalau benda ni berlaku dekat anda, maknanya kereta anda memang ada dipasang dengan sistem auto start stop. Dan most likely kalau anda baru beli kereta dalam 5 tahun kebelakangan ni, kereta anda akan ada sistem ni. Saya pun dulu pernah guna Pro 2 Beza. Terkejut juga sebab dapat teknologi ni. Tapi to be honest, bila masuk je kereta, start je enjin, saya terus matikan sistem start stop ni siap-siap. Walaupun asalnya tujuan dia untuk jimat minyak. Jadi jom kita tengok, betul ke teknologi start stop ni bagus untuk penjimatan minyak ataupun lagi membazir sebab kita kena guna banyak tenaga untuk banyak kali start enjin tu. Baik, sistem auto start stop ni sebenarnya dah agak lama. Cuma kalau dulu dia limited pada kereta yang mahal. Saya ingat masa saya bentang research paper dekat Germany dalam tahun 2012 dulu lagi dah ada dah kereta ni. Masa tu saya naik taksi Mercedes. Mercedes dekat Germany sana dia buat taksi je. Tapi kenapa kereta mahal dapat dulu? Sebab teknologi ni bukannya murah. Nanti saya akan cerita kenapa dia mahal dan kenapa kita yang kena tanggung kos ni. Tujuan asal teknologi start stop ni diperkenalkan adalah untuk jimat minyak. Sebab masa idling tu kereta kita tak perlu pun power dari enjin sangat. Cuma nak power sikit-sikit je untuk hidupkan barang-barang elektrik. Dan waktu 10-15 tahun kebelakangan ni memang manufacturer kena push gila-gila untuk ikut emission standard. Siapa yang push? Government yang push. Maknanya kereta baru diorang mesti tak boleh lebih berapa gram CO2 per kilometer kalau nak jual dekat dalam market tu. Kalau tak lepas limit ni, kereta tu tak boleh jual dekat banyak negara. Jadi manufacturer kereta pun gunakan banyak teknik dan helah untuk pastikan kereta diorang lepas emission level ni untuk driving cycle yang regulators dah tetapkan. Sebab tu anda tengok sekarang ni hampir semua kereta baru dah guna turbo. Lepas tu enjin pula memang canggih-canggih. Kebanyakannya dah guna direct fuel injection. Enjin pula kecil-kecil je, mungkin 1 liter atau 1.5 liter plus turbo. Kalau Honda tu kereta besar gajah macam CR-V tu pun guna 1.5 liter je. Even Proton X90 yang lagi besar tu pun guna enjin 1.5 liter juga. Jadi on top of teknologi enjin yang canggih-canggih ni, antara satu teknik yang manufacturer jumpa dan boleh jimatkan minyak ni adalah kalau kita matikan enjin waktu tengah idle dalam trafik. Jadi diorang pun buatlah sistem auto start stop ni. Maknanya waktu kita berhenti, katakan waktu jam ataupun tengah tunggu traffic light, ada sensor yang akan monitor kita punya brake pedal dan macam-macam lagi parameter yang akan decide nak matikan enjin kita atau tidak. Tapi bila enjin tu mati, sistem-sistem lain masih lagi berjalan. Contohnya macam kipas aircon, lepas tu radio, digital meter cluster dan lampu-lampu kereta kita masih hidup lagi. Yang dimatikan tu hanya minyak dan juga spark plug untuk ignition saja. Maknanya kereta tu walaupun dia mati tapi dia sentiasa standby untuk hidup semula. Dan bila kita lepas je brake untuk jalan balik, kereta ni akan hidup semula dan jalan macam biasa. Jadi dalam research yang dibuat oleh manufacturer ni, diorang kata sistem ni akan dapat jimatkan minyak sekitar 3-10%. Kalau dalam dunia otomotif, 3% penjimatan tu adalah satu benda yang sangat besar. Diorang laburkan berjuta-juta even untuk claim 1% penjimatan. Sebagai pembandingan, saya yang study pasal turbo untuk PhD selama 4 tahun lebih, dalam thesis saya tu saya tak claim langsung boleh jimat even 1% minyak pun. Itu yang ngeri bila tengok orang jual produk boleh jimat puluh-puluh persen tu. Even manufacturer minyak yang claim minyak dia jimat gila tu pun ada fine print dekat bawah tu. Kecil je dia tulis yang result yang diorang dapat ni, diorang test dalam lab guna dia punya enjin sendiri, drive cycle sendiri, dan dia akan tulis tak sure semua kereta akan jimat macam ni ataupun tidak. Jadi 3% yang diorang claim boleh jimat guna sistem start stop tu pun dah kira sangat besar. Tapi of course bila ada yang baik mesti ada yang buruk dia. Bila kita on off enjin kita selalu, maka power tu akan selalu ditarik dari bateri. Maknanya kereta anda yang guna start stop mesti guna bateri yang lagi canggih. Diorang panggil bateri ni deep cycle
pedal bateri yang mana lebih banyak tenaga boleh ditarik dengan lebih kerap untuk pergi dekat starter motor. Starter motor pun tak bolehlah pakai starter yang biasa, kena guna starter heavy duty punya. Semuanya untuk tanggung load yang bertambah sebab selalu nak kena start. Ini yang menyebabkan kos kereta yang dapat teknologi auto start stop ni lebih tinggi, dan inilah puncanya masa awal dulu kereta mahal je dapat teknologi ni. Tapi moving on, kita tak akan ada option lagi untuk tak nak start stop ni, sebab most likely semua manufacturer akan ada teknologi ni sebab diorang pun terdesak juga untuk capai emission requirement tadi. Dan masalah yang paling besar dengan auto start stop ni tak lain dan tak bukan adalah kepanasan dekat negara kita ni. Memang betul kipas aircon tu masih jalan lagi waktu enjin ni mati sementara, tapi kompresor aircon tu tak jalan. Sebab nak gerakkan kompresor ni hanya enjin je yang boleh, sebab memang berat dia punya load dia. Jadi kalau kereta anda ada sistem macam ni, waktu tengah panas tu paling lama boleh tahan pun 10 saat je. Lepas tu mesti dah start terasa panas. Kalau dekat Melaka, traffic light pula 199 saat tak bergerak lagi. Haha, minta maaf orang Melaka. Dekat Shah Alam pun sama macam tu. Kalau kita biar lama, kereta tu pun tak sampai hati, dia akan hidup balik sebab orang dekat dalam dah panas. Memang ada sensor untuk detect cabin temperature. Tapi kalau saya personally, tak dan 10 saat lagi saya dah tekan button untuk matikan auto start stop ni. Masalahnya, kalau kita off benda ni, kira macam rugilah sebab kita dah bayar untuk teknologi tu masa beli kereta. Tapi kita tak pakai dan kita tak akan dapat penjimatan minyak tadi. Tapi kalau dah berpeluh-peluh stres dekat jam, tak ada orang fikir dah kot pasal nak jimat minyak 3% tu. Kalau minyak harga RM2.5, 3% tu adalah dalam 7 sen seliter. Kalau kereta Myvi ada 36 liter, boleh jimat dalam RM2.70 satu tangki penuh. Berapa kali nak kena isi full tank tu untuk offset balik harga ekstra yang kita kena bayar untuk dapat teknologi ni, plus nak kena beli bateri yang mahal sikit setiap kali ganti bateri. Kalau jenis macam saya yang awal-awal dah tutup start stop ni, memang tak jimat langsung lah. Kalau di Germany, masa mula-mula saya naik kereta yang ada start stop ni, dia berhenti 3 minit pun selamba je, tak rasa panas. Kebetulan cuaca tengah sedap. Cuma untuk negara kita ni, tambah-tambah waktu tengah hari memang mencabar. Dan ada juga kereta sekarang yang memang kita tak boleh nak offkan dah auto start stop ni, memang nak kena sabar. Tapi boleh je kalau kita nak override, kita lepas sikit pedal brake tu, enjin tu akan immediately start balik. Cuma kalau kita kelam kabut nak bergerak, memang susah sikit sebab enjin ni akan ambil masa sikit untuk hidup, plus dia akan bergegar sikit. Sepatutnya dia boleh hidup secepat kita boleh gerakkan kaki daripada pedal brake ke pedal minyak. Tapi even kereta premium pun struggle untuk enjin tu hidup secepat macam tu. Jadi ini satu lagi lah kelemahan sistem auto start stop ni. Baik, sebelum tu kalau anda seorang pemilik kereta dan nak tahu lagi banyak tentang enjin kereta anda, saya jemput anda untuk join kursus enjin Zero to Hero yang dibuat secara online dan ada lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda layan dan belajar segalanya tentang enjin supaya anda tahu apa nak jaga dekat enjin anda, dan kalau kata enjin tu rosak, memang susah orang nak kelentong anda lagi. Link untuk join saya letakkan dekat bawah. Jadi anda sendiri yang ada auto start stop ni, anda off juga macam saya ke ataupun anda biar je enjin tu mati lama-lama? Anda rasa berbaloi tak start stop sistem ni ataupun baik tak payah ada je? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.